NR Channel TV Virtual Studio Multipurpose. We provide virtual studio space for multi-purpose, talk show, news, online coaching and presentation, webinar, firm conference and more. With a professional worker and up-to-date visual graphics set and design, call us for more information. Perkara ini memerlukan proses yang perlu teliti, perlu cermat, kerana suasana di negeri Terengganu ini masalah yang wujud adalah berakar umbi sekian lama. Apa yang kita mahu ialah daripada atas sampai ke akar umbi, keharmonian dan kerjasama masyarakat itu dapat berjalan dengan terbaik. Seperti saya beritahu kepada MD, pihak Presiden dan anak Presiden, Tuan Presiden, muafakat nasional tak berlaku di Terengganu. Kawan mereka. Sebab itu bagi saya lah, orang yang mengiktiraf PBN ini, sama ada menteri ke siapa ke, adalah orang yang tidak bahagia dulu. Lepas main kong kali kong dengan kita, itulah banyak kali, bukan sekali. Nah, soal sekarang dia mengamalkan sikap merah bulan lama.
Cakap nak muafakat, okey muafakat. Pekat nasional muafakat. Tapi pekat negeri, di Pekan Tengah tak berlaku muafakat nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam ini dan bagi pihak NR Channel TV, saya mendoakan agar kita semua sentiasa dalam redha Allah dan dilindungi serta dijauhi dari segala malapetaka dunia dan juga akhirat. Terima kasih kepada semua sahabat netizen yang memilih siaran kami malam ini. Dan seperti biasa, malam ini segmennya adalah Jawab Saya Tanya dan saya, Rafi Awang Kecik, akan memandu siaran ini untuk lebih kurang 1 jam bersama tokoh yang saya undang ke studio malam ini. Siaran ini dipancarkan secara langsung dari NR Channel TV dan mohon jasa baik serta teman-teman netizen untuk like, follow, share, komen, subscribe dan Facebook page dan YouTube NR Channel TV berintegriti, berani, benar dan terus terang agar segala maklumat yang kita perolehi malam ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Siaran ini juga boleh ditonton melalui portal kami nrchanneltv.com.my dan terima kasih juga kepada penaja kami malam ini, Tourism Pahang, dan kepada anda yang ingin menaja ataupun mengiklankan sebarang bentuk perniagaan di NR Channel TV ini, boleh hubungi nombor telefon yang tertera di bawah. Baik. Muafakat Nasional atau ringkasnya MN merupakan sebuah gagasan kerjasama Parti Islam Se-Malaysia PAS dan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO. Gagasan ini telah dicetuskan hasil daripada Piagam Muafakat Nasional yang dimeteraikan antara dua parti politik Melayu Islam terbesar di Malaysia semasa Himpunan Penyatuan Ummah pada 14 September 2019. Usianya sudah 2 tahun. Penyatuan dua parti politik yang sekian lama berseteru ini disambut dengan penuh rasa syukur dan derayan air mata oleh seluruh umat Islam bukan sahaja dalam negara, termasuklah di luar negara. Lautan umat Melayu Islam berserba putih menadah tangan dan sujud syukur melihat kedua-dua pemimpin dan kepimpinan PAS dan UMNO sepentas berpimpin tangan dan berpelukan seolah-olah tiada lagi dosa antara mereka. Muafakat ini berjalan seiring dan sederak menempuhi PRK satu demi satu. Dan eratnya hubungan MN ini menimbulkan rasa benci dan takut pada musuh-musuh Islam dan musuh penyatuan. PH memerintah negara ketika itu mula goyang dan tumbang selepas 22 bulan memerintah. Datang Perikatan Nasional dan bibit-bibit perpecahan MN mula terbit satu demi satu. Bijaknya PN memasang perangkap hingga akhirnya PAS lari meninggalkan UMNO dengan menyertai Perikatan Nasional. Semuanya kerana jawatan dan kedudukan. Ikrar janji yang mereka padukan di pentas Dewan Merdeka akhirnya hari ini tinggal kenangan. Tangisan dan harapan seluruh umat Melayu agar Muafakat Nasional PAS dengan UMNO ini mengikat janji dan setia bersama berjuang juga mungkin tinggal kenangan. PAS terlalu licik dengan modus politiknya. Sinis Presiden UMNO Zahid Hamidi dalam satu wawancara bertanya, adakah masih lagi wujud Muafakat Nasional ini? Dari kemelut ketidakkeikhlasan PAS menjalinkan muafakat dengan UMNO, negeri pertama yang menolak Muafakat Nasional adalah Terengganu Darul Iman. Tegas dan keras Datuk Seri Ahmad Said, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, menolak Muafakat Nasional ini dan berkemungkinan akan dituruti oleh negeri-negeri lain. Mana mungkin PAS boleh berbahasa basi kononnya mahu memperkuatkan Perikatan Nasional tapi dalam masa yang sama mahu mengukuhkan Muafakat Nasional. Adakah politik 2 atau 3 kolam ini satu lagi dogma yang dikuatkuasakan untuk kepentingan politik mereka? Malam ini bersama saya di studio dalam segmen Jawab Saya Tanya, saya undang Ketua Perangat UMNO Negeri Terengganu yang juga Ketua UMNO Bahagian Marang, tempat bertahtanya Hadi Awang, Datuk Nikdir Nik Wangku, untuk mencari apa sebenarnya penolakan Terengganu terhadap PAS dan juga Muafakat Nasional ini. Sebelum kita lanjutkan bual bicara malam ini, kita saksikan dulu sedikit VT yang disediakan. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Apa yang
yang dibuat oleh kerajaan PAS di negeri Terengganu ini ibaratnya jauh langit dengan bumi. Kalau nak bandingkan kerajaan PAS yang ada hari ini dengan kerajaan Barisan Nasional yang telah mentadbir negeri Terengganu selama 12 penggal daripada 14 kali pilihan raya. Dia tanya saya apa nasihat pada PAS. Saya kata satu je. Saya rasakan PAS ni termasuk Presiden PAS kembali pada asal. Istiqomah tu di mana Ustaz? Istiqomah dia di mana? Pak dulu kata PAS adalah sebuah parti yang pegang kepada perjuangan. Landasan asal kita parti yang beristiqomah. Ya bukan? Kalau istiqomah ni tak kamu buah ke istiqomah buah tak? Contoh dua. Tak. Ni hari ni berapa puluh kali berubah jadi dia sahaja rapat lain. Jadi diri berapa puluh kali berubah. Sebab tu saya kata kalau kita tengok dengan kata-kata PAS dulu, dengan kata-kata PAS sekarang, tak ada seorang dalam orang Malaysia yang suka PAS tu. Pak nipu nawak 24 jam nawak. Kan nawak setakat dia lek mata, pijam mata tidur pun nawak kau. Kemenang PAS 2018 baru ni pilihan umum yang ke-14 100% dia bawa manifesto kerajaan Pakatan Harapan. Dia salah di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Datuk sihat? Alhamdulillah. Mani batuk sikit tu pasal pedangan nasi dagang atas tu. Oh gitu. Terima kasihlah malam ni kerana Datuk sampai daripada Semarang, daripada Terengganu untuk bersama saya dalam segmen ini. Yang pertamanya, perjalanan okey? Okey. Daripada Terengganu ke sini, tak ada masalah? Tak ada masalah. Alhamdulillah. Baik, Datuk. Tadi saya mulakan mukadimah pertemuan kita malam ni dengan siaran video baik daripada bermulanya era penyatuan kononnya Muafakat Nasional, piagam penyatuan ini, dan ucapan daripada Datuk Seri Ahmad Said yang secara jelas memberitahu tidak ada Muafakat Nasional di Terengganu. Kalau boleh Datuk ulas mengapa kenyataan daripada pengurusi perhubungan ini timbul, apa kaitan dia? Apa yang sedang berlaku sebenarnya di Terengganu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Rafi. Pertamanya saya ucap terima kasih kerana dapat mengundang saya sama-sama dengan Datuk dalam live secara langsung ini. Sebagaimana yang kita tahu, sebelum tu saya seperti mana yang disebut tadi, Ketua UMNO Bahagian Marang, Ketua Penerangan Badan Perhubungan UMNO Negeri. Yeah. Sikit sebanyak Datuk, saya ni politik ni tidaklah sehebat mana. Kerana saya lahir daripada bawah. Sebab itu apa yang berlaku saya melihat daripada bawah, bukan saya melihat daripada atas. Okey. Jadi banyak-banyak perkara yang kita lihat, banyak perkara yang berlaku di Terengganu khususnya tentang di antara PAS dengan UMNO. Sebab Terengganu dua parti je Tok Rafi. Yeah. Dua parti, tak ada parti lain. Ada sekejap PKR mari dah habis. Parti lain tak ada. Dalam pilihan raya UMNO dengan PAS. Itulah. Daripada yang pertama pilihan raya dulu sampai ke pilihan raya yang ke-14. Itu hakikat, realiti, tak boleh lari. Okey. Bermulanya dengan soalan yang ditujukan tadi. Kenapa menolak Muafakat Nasional di negeri Terengganu? Okay. Dia, saya boleh katakan begini lah, Datuk Rafi. Ibaratnya pepatah Melayu ada berkata, berat bahu memikul, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itu hakikatnya. Orang melihat sudah berasa berat, tapi kita yang memikul ni lagi berat. Orang melihat dari jauh, kita melihat di hadapan mata. Orang mendengar daripada rakan, kita mendengar daripada Tuan ampunya. Coba bayangkan.
betapa jauhnya yang dengar, yang melihat, yang dengar melalui rakan, yang dengar melalui telinga daripada mulut Tuan Ampunya Yang berdepan ya. yang berhadapan. Okey. Apabila merujuk kepada soalan tadi, apabila disebut Terengganu, kenapa menolak mufakat nasional? Okey. Kita sebenarnya mula-mula kepimpinan tertinggi UMNO dengan kepimpinan tertinggi PAS hendak mewujudkan satu gagasan mufakat Melayu, Parti Melayu Islam yang terbesar, dua parti. Sebenarnya Terengganu sudah merasai ianya seolah tidak akan berlaku mufakat ini. Tapi disebabkan kesungguhan pucuk kepimpinan parti UMNO sendiri dari atas ketika itu hendak melihat sangat satu gagasan baru dalam penyatuan parti politik Melayu Islam terbesar di Malaysia ini, maka UMNO Terengganu mencuba untuk memahami, mendalami apa hasrat dan konsep penyatuan itu. Maka kita cuba mendalami. Tapi tiap-tiap kali kita cuba, tak boleh nak pergi. Saudara Rafi, tak boleh nak pergi. Sebab tak boleh pergi. Terengganu ni bukan setakat kami. Kami dengar ada 8 orang ketua bahagian yang dipengusiakan oleh Saudara Ahmad bin Said. 88 ketua bahagian, kalau Datuk Rafi tanya, 88 ketua sebulat suara menolak mufakat nasional di Terengganu. Kenapa? Soalannya, kenapa menolak mufakat nasional? Sebab itu saya kata tadi, mukadimah tadi, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Orang melihat dari jauh, kita melihat di hadapan mata. Orang mendengar dari rakan, kita mendengar di Tuan Ampunya Badan. Dia bermulanya apabila PAS yang diketuai oleh Hadi Awang ketika ini dan sebelum itu, beliau ada timbalan Presiden PAS. Pada tahun 1983, tercetusnya satu lotaran yang dinamakan apa lamanya ini? Amanat Hadi di Bangor Peradung. Pada tanggal 7 April 1983. Kalau saudara Rafi boleh baca amanat ini, sama-sama kita mendengar. Kalau minta saya baca pun boleh saya baca. Sila. Supaya penonton di luar sana boleh faham mengapa kami menolak mufakat nasional di Terengganu. Baik, Tok. Sebelum Datuk lanjut. Ada asas penolakan, adakah amanat Hadi di Bukit Peradung ini? Yes. Okey. Datuk baca. Yang pertama, amanat dia berbunyi begini. Saudara kena faham amanat ini. Kerana inilah berpunca daripada segala-galanya. Perpecahan, porak-poranda, macam-macam berlaku daripada amanat ini. Amanat dia berbunyi, saudara-saudari sekalian, dalam ceramahnya di Bangor Peradung pada 7 April 1983. Saudara-saudara sekalian, percayalah, kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana namanya Barisan Nasional. Kita menentang dia kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah dan mengekalkan peraturan kafir. Ini yang paling berat ni. Kafir, Saudara Rafi. Kafir ni bukan satu ayat yang boleh disebut secara main-main terhadap orang Islam. Bukan benda yang main-main. Bukan main-main. Dan mengekalkan peraturan jahiliah. Maknanya UMNO tu jahiliah. Dan oleh kerana itu kita menentang mereka. Oleh kerana itulah kita berjuang melawan mereka. Percayalah saudara-saudara, perjuangan kita adalah jihad. Berjihad dengan orang UMNO. Kalau dulu kita dengar zaman Nabi dulu. Jihad cara berperang dengan orang kafir Quraisy. Itu jihad peperangan. Ucapan kita adalah jihad. Bukan setakat berperang. Ucapan pun berjihad. Ucapan pun jihad juga. Derma kita adalah jihad. Derma pun jihad. Dan kerana kita berjuang dengan pokok ini, kalau kita mati kerana berlawan dengan pokok ini, maka mati kita adalah mati syahid. Dan mati kita adalah mati Islam. Berat, Saudara Rafi. Dan lagi ada sambungan.
Kita tidak payah masuk Yahudi. Dan kita tak payah masuk Hindu. Kita tidak payah masuk Buddha. Tetapi kita menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku yang dibuat di Manggu Peradun 7 April. Saudara Rafi, bermula daripada amanat inilah sebenarnya perpecahan demi perpecahan berlaku Sehingga ke hari ini. satu persatu Baik. di Terengganu. Apabila wujud penyatuan ummah, muafakat nasional, PAS mengatakan kita tutup buku lama, kita buka buku baru. Bermakna kita tinggalkan apa termasuklah amanat. Adakah termasuk amanat ini? Ya, betul. Kalaulah itu hujahnya, menutup buku lama, membuka buku baru, saya nak tanya pihak PAS dan orang yang mengeluarkan amanat ini, di mana kita nak letakkan mereka-mereka yang telah pergi meninggalkan kita? Hasil daripada amanat ini. Yang pertama, dengan amanat ini apa yang berlaku? Sembelihan orang UMNO haram dimakan. Apabila berlaku sembelihan orang UMNO, ada satu kampung menjalankan kerja kenduri kahwin contohnya. Kenduri arwah contohnya. Tanya dulu. Kalau ada kita gula lembu, kambing, ayam ke sebagainya, tanya dulu siapa yang sembelih kambing ini. Siapa yang sembelih lembu ini. Maka kalau UMNO yang sembelih, maka orang-orang PAS di kampung sama sekali tidak hadir ke kenduri yang dibuat itu. Itu satu. Yang kedua apa yang berlaku lagi? Sembahyang. Dua imam. Ha? Orang mendengar dari jauh, sebab itu kata tadi. Orang mendengar dari jauh. Orang melihat dari jauh. Sekarang ni macam-macam gambar yang dilihat dalam telefon dan sebagainya. Internet. Edit dan sebagainya. Ini bukan edit. Real kita melihat apa yang berlaku. Imam tengah sembahyang diakad letak di sini dan diganti dengan imam baru. Imam PAS dalam satu masjid. Bukan kami melihat gambar. Kami melihat realiti di hadapan mata. Satu masjid sembahyangnya dua imam. Satu kampung bukan satu mungkin. Satu kampung dua masjid. Satu kampung kubur berasingan. Anak dengan mak tidak bertegur siapa. Berlainan parti. Berlainan parti. Bergaduh sampai ke mati. Ayah dengan suami isteri bercerai kerana amanat ini. Kerana amanat ini. Dan sekarang berapa ramai yang telah meninggal. Kahwin 2 kali, menikah 2 kali. Satu menikah untuk mendapat pengesahan sah dari segi syarak. Menikah dengan iman PAS. Satu lagi menikah sekali lagi. Nak dapat surat di dunia ini. Menikah dengan iman UMNO. Dulu kan menikah dengan imam UMNO, akan nikah dengan imam PAS. Saya, di sebelah rumah saya, sekarang ni ada satu orang yang dia tunjuk kat saya. Sekali tu dia pergi rumah saya, dia tanya, anak dia datang turut bapak dia. Dia tanya. Dia tunjuk, itulah anak aku. Yang menikah 2 kali. Satu menikah dengan imam UMNO, dapat surat. Yang kedua nikah lagi dengan imam PAS. Saya kata yang mana satu? Kamu fikir ia sah dari segi hukumnya? Tak boleh nak jawab. Jadi sebab itu, saya kata seperti mana soalan Datuk Rafi tadi, adakah dia cukup dengan sekadar Tutup buku lama, buka buku baru? Saya nak tanya kepada yang mengeluarkan fatwa ini. Adakah cukup dengan itu? Sepatutnya dia yang harus menjawab. Kerana fatwa ini dikeluarkan oleh beliau. Datuk sebagai ketua UMNO bahagian Marang dan Datuk berada di Marang, di situ adalah tempat hadir awak. Apakah di Marang sendiri tidak menyedari persoalan tentang amanat dan persekitaran yang sedang berlaku?
Dia macam ni, Datuk Rafi. Saya fikir bukan dia tidak menyedari, tapi dia ni telah lama. Kadang-kadang dia buat lupa-lupa. Ataupun sengaja lupa. Lupa-lupa dan sengaja lupa. Betul lah tu. Lupa-lupa dan sengaja buat-buat lupa. Sebab itu, baru-baru ni kita ada buat satu himpunan penyuatan ummah di Terengganu. Kebetulannya saya sebagai pengurusi majlis dalam perhimpunan itu. Saya salute lah kepada Presiden UMNO. Yang dalam ucapan beliau, dia mohon maaf secara terbuka depan penyokong UMNO dan penyokong PAS. Pertamanya saya terkejut juga, kenapa Datuk Seri Presiden UMNO memohon maaf dalam majlis ini. Lama-lama saya berfikir betul lah. Rupa-rupanya Presiden UMNO ini Datuk Zaid berjiwa besar. Dia sanggup memohon maaf dekat halayak ramai di hadapan penyokong PAS dan penyokong UMNO. Dalam ucapan dia, dia berkata, saya memohon maaf dari hujung kaki sampai hujung rambut. Di atas kesilapan UMNO sebelum ini. Dalam kita berpolitik, kita bermusuh dengan PAS. Kita lupakan yang lama. Tak apa dia cakap kita lupakan yang lama. Sebab dia telah memohon maaf. Saya mengharapkan ucapan balas daripada Presiden PAS supaya perkara yang sama berlaku. Menarik balik amanat ini. Yes. Tapi tidak. Hanya sekadar kita tutup buku lama, kita buka buku baru. Sebab itu saya bertanya sekali lagi. Apakah amanat ini sudah dengan berkata tutup buku lama, buka buku baru? Asas kepada UMNO nak sangat bersama PAS wujud muafakat nasional melalui piagam penyatuan ummah ni. Kalau ini tidak diselesaikan, macam mana benda penyatuan ini akan terus berlangsung? Sedangkan dalam jiwa ataupun hati penyokong ataupun pemimpin PAS dan UMNO masih ada lagi perkara-perkara lain yang terbuku, terutamanya yang melibatkan amanat ini. Ya, betul. Itu saya setuju sangat dengan soalan itu. Sebab di Terengganu, sama juga negeri lain, kita ada 3 kumpulan. Yang pertama, kumpulan pertama adalah ahli-ahli UMNO, penyokong UMNO. Yang kedua, ahli-ahli PAS, penyokong PAS. Dan yang ketiganya adalah pengundi-pengundi ataupun rakyat yang tidak berparti. Di mana-mana negeri semua ada orang ini. UMNO khususnya bermula daripada gagasan penyatuan ummah nak diwujudkan. Bukan kami di peringkat kepimpinan yang mendesak supaya muafakat nasional seperti mana kata fungsi Badan Perhubungan tadi. Bukan kami. Tiap-tiap kali kami datang ke Kuala Lumpur, berbincang dengan pihak Majlis Kerja Tertinggi tentang gabungan muafakat nasional ni. Apabila kami balik ke Terengganu, berjumpa dengan ahli-ahli UMNO di Akaumbi, tidak ada ahli UMNO yang mengiyakan muafakat nasional di Terengganu. Mengapa sebenarnya? Adakah kerana amanat semata-mata ataupun inilah sebenarnya. Sebab ini berlaku di hadapan mata kita. yang Datuk maksudkan dan PAS daripada dulu sejak amanat ini sampai ke sekarang tidak ada riaknya hendak melihat ataupun mengkaji semula ataupun hendak kembali semula tentang amanat ini. Baik Dok, bermaknanya ada yang kata UMNO sombong kerana tak nak menerima PAS sebagai rakan muafakat nasional di Terengganu ini. Sebenarnya mereka tidak tahu apa cerita sebenarnya yang berlaku di Terengganu. Datuk setuju dengan saya? Saya setuju. Sebenarnya Datuk kata mereka tidak tahu apa sebenarnya berlaku di Terengganu. Sehingga mereka kata sombong. Mereka ni tahu sebenarnya. Tapi mereka buat-buat tak tahu. Buat-buat tak tahu kerana dia nak menutup amanat ini. Daripada amanat inilah berlaku segala-galanya. Banyak perkara yang berlaku dalam tercetusnya amanat ini. Dan sampai sekarang pun tidak ada usaha PAS. Dia datang ke Kuala Lumpur, bercakap dengan kepimpinan tertinggi UMNO, semuanya baik-baik. Semuanya cantik-cantik, indah-indah. Tapi dia pulang ke Terengganu, tidak ada satu benda pun yang dia bincang dengan kepimpinan UMNO, dia terjemahkan kembali kepada penyokong-penyokong PAS di Akaumbi, khususnya di Terengganu itu sendiri. Jadi macam mana?
Sebenarnya rapi macam ni. UMNO kita tahu memang kita menolak mufakat nasional. Tapi PAS sendiri pun sama dengan UMNO. Akad umbi PAS sebenarnya. Di Terengganu. Yes. Akad umbi PAS sebenarnya tak nak juga wujudnya mufakat nasional khususnya di negeri Terengganu. Apa maksud Datuk Seri Mat Said bila dia sebut perkataan kong kali kong ni? Maksud? Kong kali kong dia dalam ucapan dia. Kong kali kong tu tak ada perubahan. Kong kali kong. Cakap di KL lain, balik Terengganu lain. Sama. Cakap itu juga. Cakap ikut orang kata hak tula. Kong kali kong. Tak ada benda. Kong kali kong hak tula. Bunyi kong. Tak ada yang baru, tak ada itu. Sama je. Baik. Saya sebut awal tadi, Datuk berada di Marang. Yes. Maknanya Datuk lebih mengenali sebab PAS ni dia akar umbi dia di Marang. Ya. Kan? Boleh Datuk perincikan mengapa kekuatan PAS ni terlalu sukar, terutamanya sekali di Marang ini dah ada keseluruhan Terengganu sehingga mereka menang pada PRU Pak. Saya kata macam ni Rafi. Dulu, dari dulu saya selalu berkata, kekuatan PAS di seluruh Malaysia ni, ya, dalam Malaysia ni adalah di Terengganu. Kita nampak sebab Presiden PAS di Terengganu. Tapi sebenarnya kekuatan PAS di Kelantan. Sebab Kelantan dia memerintah Kelantan sejak tahun 1990. Tak silap saya, sampai sekarang dah 31 tahun. Di Terengganu, dia merintah Terengganu satu penggal. 1999. Dan lepas tu dia tak kalah sehingga tahun 2018 dia merintah Terengganu. Jadi kekuatan di Marang ni, kita pergi tadi dalam konteks Malaysia di Terengganu sebab Presiden PAS duduk di Terengganu. Dalam konteks Terengganu, dia bertapak di Marang. Okey, dalam konteks Marang, dia bertapak di Ruendang. Ruendang tu adalah kuasaan Dewan Undangan Negeri yang terletaknya kampung Hadiawan di Rusila dan saya pun tulan di situ juga. Dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Ruendang. Jadi kita melihat kekuatan ini berada di sini. Tapi kita harus ingat, di Marang itu sendiri, di Terengganu, walaupun dia bertapak di Terengganu, daripada 14 kali pilihan raya, PAS baru jadi kerajaan 2 kali. Jadi, saya nak bagi tahu kepada yang di luar sana, PAS pun tidak kuat di Terengganu sendiri pun. Kalau dia kuat, dia akan jadi macam Kelantan. Sudah 31 tahun jadi kerajaan. PAS hanya 2 penggal je jadi kerajaan di Terengganu. 1999, 2018. Baik tu. Saya tertarik tu dengan jawapan ringkas Presiden UMNO ni dalam wawancara dengan sebuah portal TV 2 Oktober tu. Yang bertanyakan semula kepada yang bertanya, adakah lagi muafakat nasional? Jawapan ini menggambarkan Presiden sendiri sudah tidak mengharapkan kepada muafakat nasional kerana rakan muafakat nasional PAS ni dilihat lebih mesra kepada Bersatu ataupun PPBM. Adakah jawapan ini tanda berakhirnya muafakat nasional seperti mana dituntaskan di Terengganu oleh Mat Said? Saya sekarang ni bermain di kepala saya sebenarnya, di fikiran saya. Apabila saudara Rafi menghubungi saya untuk kita adakan majlis kita pada malam ini, saya rasa soalan yang tajuk dia tu agak susah sikit saya nak menghuraikan dalam konteks negara. Dan kalau konteks Terengganu, saya katakan tadi, kita menolak muafakat nasional. Tapi kita menolak muafakat nasional dia kerana bukan secara tuntas kita terus menolak. Kita cuba untuk memahami apakah hasrat dan juga cita-cita Presiden parti kita, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Sehinggakan beliau nak sangat mengadakan gagasan baru antara Parti Melayu Islam terbesar ini. Maka kita cuba. Tapi apabila kita cuba sampai satu tak, kita tidak boleh nak mencuba. Maka kita putuskan Terengganu tidak ada seperti mana kata Datuk Seri Fungsi Perhubungan, di Terengganu tidak wujud muafakat nasional. Itu. Tapi dalam konteks ucapan Datuk Seri Presiden UMNO, saya rasa itulah bibit-bibitnya yang selama ini sebenarnya apabila kita berjumpa di keluar, saya sendiri selaku Ketua Penerangan sering mengingatkan kepada Majlis Kerja Tertinggi, kami bukan menolak muafakat nasional di Terengganu, tapi saya nak minta Majlis Kerja Tertinggi, pemimpin tertinggi UMNO ni
berhati-hati dengan pemimpin PAS. Seringkali saya ingat. Terengganu dengan Kelantan sahaja yang kena. Yes. Saya seringkali, setiap kali dalam musyawarah Biro Penerangan UMNO dengan Saudara Sahri bermula daripada Yang Berhormat Datuk Samsul Nasarah. Mulanya saya masuk ke musyawarah Biro Penerangan UMNO Malaysia bercakap tentang negeri Terengganu. Saya ulang berkali-kali. Bukan saya menolak PAS. Bukan saya menolak Muafakat Nasional. Tapi saya minta kepimpinan tinggi UMNO berhati-hati dengan PAS ini. Itu saja yang saya minta. Nah, permintaan kami sudah nampak satu persatu. Sehinggalah ke hari ini. Bukan kata ucapan Presiden UMNO. Semasa Kerajaan Pakatan Harapan pun kita telah nampak. Kita dah tubuh Muafakat Nasional. Dalam masa yang sama, kepimpinan PAS, Hadiawan dan juga yang lain-lain ni pergi berkunjung ke Tun Mahathir. Menyatakan PAS menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir. Itu dia dalam pembangkang. Buat main kolam. Yes. Bukan sekat 2 kolam. Semua kolam dia nak masuk. Okey. Baik. Apa sebenarnya yang kalau kita boleh bayangkan atau gambarkan nak diwujudkan penyatuan ummah ni oleh Presiden UMNO nak bersama dengan PAS hingga dinamakan Muafakat Nasional. Apa impian sebenarnya Presiden UMNO ketika itu sehingga tercetusnya idea nak wujudkan Muafakat Nasional? Saya fikir, Dr. Rafi, apabila kita kalah dalam pilihan umum ke-14, ramai orang mengatakan UMNO ini sudah berakhir. Terutamanya Presiden Bersatu yang dengan lantang mengatakan UMNO ni parti rosak, dah jatuh longkang parti ni. Tunggu nak mati. Macam tunggu nak mati. Dia mencercakan matang Presiden kita Datuk Seri Muhammad Najib dengan kata-kata yang kesat, yang mana kata-kata itu tidak patut dikeluarkan oleh seorang pemimpin. Apatah lagi dia menjawab jawatan Perdana Menteri. Itu yang dikeluarkan oleh mereka. Maka sebab itu saya bersetuju juga waktu itu dengan hasrat Presiden UMNO ini mewujudkan gagasan baru, iaitu kerjasama dalam parti Melayu yang terbesar yang namanya Muafakat Nasional ini. Tapi itulah apabila diwujudkan berlaku perkara yang boleh mencurigai, seperti mana saya ingatkan kepada UMNO lah. Berhati-hati. Pak Datuk lebih mengenali PAS ya. Yes, berhati-hati dengan PAS. Saya berkali-kali sebut. Saya bukan tak setuju, saya minta berhati-hati dengan KPP. Walaupun Datuk sendiri sebagai Ketua UMNO bahagian Marang dan Terengganu sendiri mengetahui basic kepada penolakan UMNO Terengganu itu adalah bersandarkan kepada amanat Hadi di Bukit Peradung ini. Tetapi dalam masa yang sama juga akur kepada keputusan yang dibuat oleh pucuk pimpinan. Maksud kita akur ni Nafi, kita akur jika sekiranya ianya berlaku dalam keadaan yang baik sehingga kita sampai kemuncaknya untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Okay. Kita melihat. Kita akur dengan hasrat Presiden jika ianya baik. Tapi sebab itu saya kata berhati-hati dengan PAS. Maka timbul satu persatu perkara-perkara yang tidak boleh diterima sama sekali oleh kepimpinan UMNO. Ahli UMNO secara keseluruhan. Adakah Datuk nak bagi tahu PAS ini bukan rakan yang baik untuk dibuat rakan kongsi? Betul. Sebab begini, Rabi. Dalam politik ini kita tahu, kita jangan bercakap banyak parti. Kita bercakap di antara PAS dengan UMNO, parti yang besar. PKR, nampak yang besar. DAP, okey, parti yang besar. Kita tahu Hala Tuju dan Matlamat DAP bersama-sama dengan PKR, parti serpihan juga daripada UMNO. Dan kita tahu Matlamat dan Hala Tuju DAP. Jadi UMNO ni adalah satu-satunya parti juga yang tahu Hala Tuju DAP. Dan saya berbangga sebenarnya jadi ahli UMNO. Kerana UMNO lah satu-satu parti dalam negara ini yang besar tadi tidak pernah
ada jalinan hubungan kerjasama dengan DAP. Betul? Betul. Tapi PAS apa jadi? Apa jadi pada PAS? Asal untuk Semua parti dia telah kerjasama. itu kata main banyak kolam tu. Tu masuk dengan DAP pun. Ya. Kalau api harus ingat. Masih ingat lagi. Apa yang dikata berlaku di Kelantan. Dalam ucapan dia orang. Ha? Semasa kerajaan Kelantan nak di istihad darurat. Kan dia kata, kita tidak lupa jasa kawan. DAP kawan kita. Kerana DAP lah pasal satu parti yang menentang apabila kerajaan persekutuan nak melakukan darurat di Kelantan. Ingat Ya, ya. Tahun 2000 apa saya lalu? Zaman Datuk Manasir. Okey. Ha? Maka tak jadi darurat. Sebab itu dalam pelaya kecil di yang apa lama ni bertanding ni, perempuan muda tu Melayu tu, Nordiana. Pelaya kecil di Perak. Di Teluk Intan. Dia Teluk Intan. Yang perempuan Melayu bertanding tu. Diana Sofia. Hadi pergi berkemping. Dalam kemping dia kata, dia sebut, kita harus menyokong DAP kerana dia kawan kita. Dan haram menyokong UMNO sampai kiamat. Tapi tak ingat. Haram menyokong UMNO sampai kiamat. Dia pergi belum rumah ni. Tapi hari ni belum kiamat lagi. Belum kiamat lagi. Telah berubah. Baik tu. Dia bermulanya, orang kata apa, rekahan antara UMNO dengan PAS ini, adakah apabila PAS menyertai Perikatan Nasional, sedangkan dalam masa sama, dia berada dalam Muafakat Nasional tanpa pengetahuan UMNO? Ya, betul. Adakah ini sikap dan pendirian PAS yang Datuk tentang sebagai Ketua Perangai UMNO? Sebab itulah saya kata tadi, kita harus hati-hati dengan PAS. Saya sering ulang ini. Berhati-hati. Inilah perkara yang saya kata harus berhati-hati dengan PAS. Inilah yang saya ulang. Belum pun sampai pilihan umum ke-15, ia telah terjadi bermacam-macam perkara. Dulu, saya sebut tadi, dia keluar dengan DAP, dengan PKR, dia berjalan sendiri. Okey. Timbul pula Muafakat Nasional dengan UMNO selepas UMNO tewas dalam pilihan raya. Presiden kita terima PAS. Saya rapi minggu lepas. Saya berjumpa dengan Presiden UMNO dalam majlis yang disusun di Ibu Pejabat UMNO. Saya melihat raut wajah Presiden UMNO, hati kecil dia, muka dia, memang dia sangat kecewa. Terluka. Dengan sikap PAS. Ini yang berlaku. Belum apa-apa terjadi, dia dah pergi menyokong Tun Mahathir. Belum apa-apa terjadi, dia telah pergi menyokong Tan Sri Mahyudin. Sedangkan dia masih lagi dalam Muafakat Nasional. Dia tak bincang pun dengan kita. Dengan UMNO, tiba-tiba dia masuk dalam Muafakat Nasional. Dia mendaftar sebagai ahli gabungan dalam Perikatan Nasional. Jadi apakah parti ni kita nak terjemahkan dalam syarikat yang didaftar dengan SSM, dengan ROS? Kalau syarikat perniagaan tak apa. Saudara Rapi ada satu syarikat. Saya ada satu syarikat. Yang lain pun ada satu. Saudara Rapi boleh menggasan dalam syarikat saya. Dan syarikat Rapi, saudara Rapi dia boleh pemegasan dalam syarikat yang lain. Tidak ada apa. Tapi dalam konteks kepartian ini, adakah boleh begitu? Tentu tak boleh. Tentu tak boleh. Sebab itu kita daripada dulu dalam Barisan Nasional, kita ada MCA, MIC, kita ada UMNO, kita ada parti lain di Sabah dan di Sarawak. Kalau dia nak menyertai gabungan lain, dia kena keluar daripada Barisan Nasional.
Cuma apa yang berlaku dalam Mufakat Nasional belum didaftarkan sebagai satu gabungan yang sah secara sah. Dia ada lagi. Tapi walaupun begitu, bukan boleh tinggal sewenang-wenangnya. Tanpa berunding dengan kita. UMNO saya rasa tidak ada masalah. Kalau kita berunding sebaik. Nak meninggalkan Mufakat Nasional, boleh. Tapi untuk mengaburkan mata rakyat, melihatkan pada gambaran rakyat keseluruhannya, konon-kononnya, PAS ni baik, berulang kali. Kita dengan Perikatan Nasional, dalam masa yang sama, kita tidak akan meninggalkan Mufakat Nasional dan kita masih lagi nak memperkasakan Mufakat Nasional. Sebulan lepas berlaku di Terengganu. Yang Amat Menteri Besar Terengganu, Dr. Samsuri, apabila pemberita tanya, Datuk Seri, apakah hala tuju PAS tentang gabungan Mufakat Nasional dan Perikatan Nasional? Dia kata, ya betul, kita bersama-sama dalam Perikatan Nasional. Dan kita masih lagi memperkasa Mufakat Nasional. Apa ertinya ini? Adakah dengan dia berkata begitu, dia ingat orang semua bodoh ke? Adakah itu tidak menampakkan mereka ni sayang pada Mufakat Nasional? Saya tak fikir dia sayang pada Mufakat Nasional. Sebab dia kata dalam masa dia nak mempertahankan Perikatan Nasional, nak Bukan nak mempertahankan, dia menyertai Perikatan Nasional, memperkasakan Mufakat Nasional. Baik. Ayat memperkasa ini cuma dia nak mengaburkan mata rakyat. Dia nak tunggu sebenarnya. Dia nak tunggu sebenarnya apabila UMNO kata kita memutuskan hubungan, membubar Mufakat Nasional. Itu yang dia nak. Baik, dia selalu kata dia nak menjadi ejen untuk nak menyatukan antara UMNO dengan Bersatu, UMNO dengan PBBM. Ini selalu disebut oleh Presiden dan juga timbalan Presiden dia. Dia kata PAS boleh menjadi ejen untuk nak baikkan UMNO dengan Bersatu. Daripada sudut mana tu? Betul. Saya boleh terima atas kata-kata mereka ini. Tapi dalam negara kita, bukan kita ada PAS UMNO je. Kita ada PKR, kita ada Amanah juga Parti Melayu. Dia broker ke apa? Dia jadi broker ke apa? Kenapa sebut UMNO dan PAS? Kalau nak bergabungkan semua Parti Melayu, jemputlah Amanah sama. Kalau kita suruh PAS jemput Amanah, adakah mereka nak jemput Amanah? Kerana kita Amanah ni ada serpihan daripada PAS. Betul. Bersatu serpihan daripada UMNO. Daripada UMNO. Dan kalau kamu tidak boleh menerima Amanah, adakah UMNO boleh terima PPBM? Ya, setuju. Dia tidak timbul rapi nak menyatukan kerana UMNO dari awal dulu kita sudah memutuskan, yang diputuskan oleh Pimpinan Agung, Akad Umi mengatakan kita menolak PPBN. Tapi apa yang dia nak tergeh-geh nak menyatukan? Kalau kamu tu ikhlas nak panggil semua parti. PKR panggil. Amanah panggillah semua parti. Selama ini tu, mereka ni, slogan mereka selama ini kan membangun bersama Islam. Ya betul. Kalau kita dengar lagu mereka tu tentang Ansarullah, jihad apa semua. Dulu di Terengganu 99, slogan dia membangun bersama Islam. Ya. Sekarang ni 4 tahun setengah habis. Kalah pilihan raya. Itu menunjukkan apa? Kalau dah sekali jadi kerajaan, masuk yang kedua dah kalah, itu berarti rakyat tak suka. Okay. Kalau rakyat suka, tak mungkin dia kalah. Betul tak? Betul. Okey. Selepas itu, dia bangun lagi. Sekarang ni 2018. Pilihan raya umur yang ke-14. Dia menjadi kerajaan di Terengganu. Tapi kali ini dia menang 22. Dulu dia menang 24, 28. Terengganu ada 32 adung. Sampai 9 dia bagi kita 28-4. UMNO ada 4 kerusi. Parlimen tak ada satu pun. Tapi lepas 2004, kita balas balik. Kita ambil semua 88 parlimen, kita bagi dia 4 kerusi. Kita pusing sama dia kalahkan kita. Lepas tu kita jadi kerajaan 3 penggal. 2004, 2008, 2013. 2018 kita kalah. Dia bagi kita 10, 2 parlimen, 6 parlimen dia ambil, 22 Dewan Undangan dia ambil. Tapi kena ingat, dua-dua kali tapi kekalahan kerajaan negeri Terengganu, kalah UMNO dan Barisan Nasional di Terengganu bukan isu lokal, bukan isu
negeri adalah disebabkan isu nasional. Apa yang berlaku masa Anwar Ibrahim masa lebar, sehingga macam-macam perkara dia bergabung, dia menang. Begitu juga berlaku 2018 pun. Bukan isu negeri. Kita kalah apabila ada isu nasional. Tapi orang kata kalah masa itu bukan saja di Terengganu, di semua tempat ni kita kalah kerana kita gagal menyerap fitnah-fitnah yang dilemparkan oleh. Itu saya kata. Apa berlaku isu-isu, tapi isu-isu yang dimainkan itu adalah isu-isu di peringkat nasional. Tapi tempias di Terengganu. Sebab itu dalam you petik tadi ucapan saya, yang saya kata kekalahan Terengganu PAS 100% dan akan boleh kata lebih dia membawa manifesto kerajaan Pakatan Harapan. Baik. Semua. Adakah Datuk yakin seandainya berlaku PRU 15 ni, orang kata PRU ni kalau sebut bahasa kitanya around the corner. Apakah Datuk yakin kalau berlaku pilihan raya dan berlaku pertembungan tiga penjuru PAS, UMNO ataupun PKR ataupun Bersatu, PAS dan UMNO akan kalah? Anggapan orang banyak begitu. PAS dengan UMNO. PAS, UMNO dan tiga penjuru kalau bertembung tiga penjuru. PAS dan UMNO akan kalah. Parti baru akan menang. Parti baru akan menang. Saya rasa dalam konteks Terengganu lah, dia tak akan berlaku begitu. Sebab saya kata tadi, politik ni berbeza-beza. Politik Terengganu dengan negeri lain dalam Malaysia ni dia tidak selari. Tidak seperti negeri. Terengganu ni amat berbeza. Contoh, 1990, Kelantan dapat kad PAS. Terengganu masih lagi Barisan Nasional. Sebab tu di Kelantan sampai sekarang PAS tapi Terengganu selang-selang hanya dua penggal dia jadi kerajaan. Sampai ke sekarang ini pun. Itu kita boleh lihat negeri yang berjirang. Kita contoh di Kelantan, Pasir Putih. Semua UMNO kalah. BN kalah. Tapi di Besut, semua termasuk Parlimen, Barisan Nasional menang. Kita hilang satu kursi. Walaupun satu kursi, dulu kita menang 4-4 satu Parlimen. Walaupun berbeza garis sepadan negeri je. Sebab itu saya kata iklim politik berbeza-beza di antara Kelantan, Terengganu, Terengganu dengan Selangor jauh sangat berbeza. Baik, saya nak tanya pandangan Datuk. Mampu tak UMNO ni kalau dia bersendirian bertanding melawan parti Bersatu yang berganding dengan PAS dan calon dari Pakatan Harapan pada PRU 15? Adakah sekiranya di Melaka sekarang ni, Melaka ni tengah bersimpan siur ni, diadakan pilihan raya negeri, akan boleh dijadikan kayu ukur untuk nak menguji kekuatan UMNO tanpa mufakat nasional? Ya, saya setuju. Saya setuju. Kalau berlaku pilihan negeri di Melaka, keputusannya boleh jadi kayu pengukur kepada semua negeri-negeri untuk menghadapi pilihan umum. Dan saya yakin dalam konteks Terengganu, seperti mana soalan yang ditujukan kepada saya tadi, adakah berlaku tiga penjuru? Jadi dengan apa yang berlaku hari ini, di Terengganu, PAS sudah pun bekerjasama dengan PPBN. Dan di negeri Terengganu jugalah dia telah bentuk satu gabungan jawatankuasa pengurusan di peringkat Perikatan Nasional di negeri Terengganu yang dipengusikan bersama oleh Menteri Besar Terengganu, PAS dan juga Senator Datuk Razali selaku pengurusi Bersatu Terengganu. Ini telah diwujudkan dah beberapa kali dia mengadakan musyawarah. Sebab itu saya kata tadi juga, kalaulah ianya bergabung PAS dengan PBBN, bergabung bertanding lawan UMNO, dalam apa juga keadaan pun saya melihat daripada sudut pandang hati kecil saya kata tadi, sebab itu saya di bawah melihat apa yang berlaku di atas. Saya yakin kalau dalam konteks negeri Terengganu, bukan kata ego, yakin dan sebagainya. Tapi keyakinan itu saya rasa insya-Allah akan berpihak kepada UMNO. Ada juga yang kata kemelut berlaku di Terengganu sehingga penolakan terhadap muafakat nasional ni kerana sikap PAS yang tak reti nak berkawan. Ialah Amanat Haji Adi satu bab sikap-sikap akhir-akhir ini ditunjukkan seolah-olah UMNO ni
dibuatnya macam peminta sedekah. Ya, Kalau saya betul. boleh gunakan perkataan itu kan. Okey. Sekarang ni di Terengganu dia pakai slogan berkat maju, berkat, sejahtera. 3 ni maju. Dah jauh lari daripada membangun bersama Islam ni. Dulu membangun bersama Islam. Alright. Sekarang ni maju, berkat, sejahtera. Satunya kita sebut maju. Apa yang majunya? Kalau Datuk Rafi pergi Terengganu 3 tahun 5 bulan pas dah jadi kerajaan, tidak ada satu projek pembangunan pun yang dibuat di Terengganu. Tidak ada projek pembangunan yang boleh kita banggakan, kecuali ada 4 projek rumah mampu milik. Itu je. Yang projek-projek lain yang ada buat apa? Jalan kampung. Ada orang bertanya dengan saya, kenapa kerajaan negeri Terengganu asyik-asyik jalan kampung? Jalan yang elok lagi dilapis semula. Sebab itu saya dalam ceramah saya menamakan kerajaan PAS ni kerajaan lapis semula. Kerajaan lapis semula. Orang Terengganu panggil lapis semula, mana turak jalan semula. Lapis. Saya panggil kerajaan PAS ini kerajaan lapis semula. Saya katakan sebab apa? Saya kata senang je. Kalau kerajaan ada duit 100,000, dia buat projek jalan dengan buat projek balai raya misalnya, bangunan balai raya. 100,000, ini 100,000, ini 100,000. Buat balai raya 100,000, untuk siap, kontraktor buat makan masa 4 bulan. Okey. Untung belum tahu dapat 10,000. Silap-silap tak dapat untung. Buat bangunan. Kalau buat jalan raya, 100,000, kerja 2 hari. 4 bulan, lapis semula. Okey. Atau mesin dia tolak apa, atau permit dalam lori bertimur, 2 hari lambat. 1 hari boleh siap. 100,000. Dan untungnya Rafi, buat jalan ni, 30% untung buat jalan. Maknanya 100,000 boleh 30,000. Sebab itu saya kata kerajaan lapis semula. Sebab itu kerajaan ni dia berminat lapis semula. Mana-mana kita pergi di Terengganu, tanya orang Terengganu, orang PAS ke, orang UMNO ke, orang PKR ke, orang apa yang ada. Apa yang ada projek Terengganu? Lapis semula jalan. Masuk kampung, duit kampung, jalan sana sini, semua lapis semula. Lapis jalan. Bangunan tidak ada satu. Balai raya ada satu. 3 tahun 6 bulan di kerajaan, tak ada. Surau ada satu, tak ada. Masjid jauh sekali. Tak ada. Jadi di mana kemajuannya? Okay. Yang kata maju. Berkat pula apa berkatnya? Bakul makanan pun pilih kasih. Pilih kasih. Bakul makanan COVID. Kerajaan tu jamak saya bising. Bagi 300,000. Satu Dewan Negeri pertukar kerajaan pusat. Siapa ke Terengganu, dia bagi wakil rakyat UMNO 45,000. Satu Dewan Undangan Negeri. 255,000 dia bagi kat pegawai pembangunan Nadong dia. Kawasan yang dimenangi oleh UMNO daripada sana. Jadi di mana ada sejahtera? Di mana ada maju? Di mana ada berkat? Sejahtera? Jauh sekali. Saya tak tahulah di mana ada sejahtera. Jadi saya bercakap ini jangan kata dengar saya bercakap saja. Bagi tahu rakan-rakan kita di luar sana, pergilah ke Terengganu tengok. Duk bangga kerajaan jambatan angkat baru-baru ini. Heboh satu Malaysia. Jabatan yang tercanggih di Malaysia. Zoom akak. Lepas tu keluar pula nasihat khabar. Terima kasih kerajaan PAS kerana menyiapkan projek sakit. Sakit kepala otak dia. Kerajaan jambatan tu tak pernah sakit pun. Cuma lambat siap. Buat dalam UMNO, siap dalam kerajaan PAS. Tak pernah sakit pun. Ni baru-baru ni, seminggu baru ni siap pula jambatan ke Tasik Kenyir. Oh, ramai aku tengok situ. Kita tak percaya pergi Tasik Kenyir. Ramai orang kat Ibu Tangang, bangunan, jambatan yang cantik Tasik Kenyir. Ramai beribu-ribu orang sekarang ni. Dah kita buka SOP ni, tak boleh masuk ke Tasik Kenyir. Pertama nak melihat jambatan baru. Siapa yang buat jambatan? Mak Said juga yang buat. Sama jambatan akak. Idea Mak Said juga. Jambatan Tasik Kenyir. Idea Mak Said juga. Sekarang ni baru siap. Yang ni heboh tu. Cantik bangunan. Cantik jambatan Tasik Kenyir. Saya ingat mungkin gaji keluar pula. Sampai masa nak buka jambatan ni, Menteri Besar pergi buka, keluar dalam surat khabar. Terima kasih kerajaan PAS menyiapkan projek sakit.
Ini kata berak atas busu ni. Yes. Tak malu muka, tak malu bawa ni. Sebenarnya. Itu. Saya nak Datuk pertegaskan tu sebenarnya. Saya nak Datuk pertegaskan apa sebenarnya punca yang Terengganu menolak sehingga Presiden memberikan orang kata apa kuasa kepada Terengganu untuk nak menentukan. Okey. Kan? Datuk pertegaskan. Terengganu ni, Dr. Rafi, kita konsisten. Kita solid. Apa lapang bahagian kita solid dengan fungsi perhubungan. Apabila kita kata tak nak, kita tak nak. Tak ada tu depan nak, di hadapan nak, belakang lagi. Kita menghormati fungsi perhubungan sebenarnya kita tak ada apa-apa. Tak ada. Lapang-lapang bahagian, Tak ada kita cakatik. solid. Tak ada. Sekarang ni, kita solid lapang-lapang bahagian. Dan penolakan kita ni berasas kepada Akombi UMNO. Macam saya kata tadi, mula-mula tadi. Berat mata memandang ni. Kita mari di Kuala Lumpur berbincang, balik ke Terengganu bincang. Saudara-saudari ahli UMNO, inilah mufakat nasional terbaik untuk kita apa semua sekali. Datuk Musi, kita dah habis bercakap lagi, dia dah kat tangan. Saya selaku ahli UMNO, saya tak boleh ingat, tak boleh lupa apa yang PAS buat di keluarga rakyat Terengganu. Itu masa kita, ni, Amanah Hadi. Selepas dia menang, apa dia buat? Kunci balai raya. Ambak budak-budak tadika sekolah. Merayau sana, sehingga kita cari duit sendiri, cari pertukaran sendiri. Buat bangunan, sewa rumah untuk menempatkan tadika kemas semula. Di Terengganu. Itu yang dia buat. Habis. Selepas ni hari ni jadi kerajaan lagi. 2004. Apa yang dia buat? Di Terengganu. Tak ada satu pun yang buat. Tak ada apa pun. Tanah-tanah saya nak bagi tahu dekat penonton kita di luar sana. Tanah yang diluluskan oleh kerajaan BN dulu dibatal semula. Yang dah bayar pun dibagi Bayar balik. pulang balik duit. Saya di kuasa saya. Di kuasa saya ada satu tanah yang lesen telah lulu. Dah bayar lesen. TOI dipanggil 1 tahun. Apabila kita kalah 2018, peserta ni mahu untuk sambung lesen tahun yang kedua, dia tolak dalam musyawarah sampai sekarang, tiba-tiba tanah tu bertukar tangan. Tanah dia bagi kat orang lain balik. Padahal tanah tu lesen telah diluluskan. Gapah semua. Permohonan-permohonan semua dibekukan. Habis semua. Tak ada satu. Di mana berkat, di mana sejahtera. Bermakna ini sebenarnya rakyat di negeri lain tak tahu. Yes, sebab tu saya bagi tahu ni. Sehingga mereka kata UMNO Terengganu ni sombong, tak nak Bukan. kawan dengan PAS, tak nak bermuafakat nasional kan. Bukan UMNO Terengganu saja. Apabila Datuk Seri Presiden kata baru ini, dia kata, masih wujud lagi ke muafakat nasional. Blogger-blogger PAS di Terengganu berterabur tentang Presiden UMNO. Sombong, ego, tak tahu nak mapuh dulu. Cari PAS untuk ni, macam-macam. Mendengar perkataan-perkataan yang tidak patut dilontarkan. Saya Rafi pernah terima. Saya keluar satu artikel pendek je. Ingat masa lawatan Tan Sri Mahyudin ke Terengganu baru-baru ini. Dia kata, saya kata Tan Sri Mahyudin Perdana Menteri dalam keadaan sakit. Bukan sakit maksud saya, dia tak sihat. Sakit kerana kerajaan nak tumbang. Pergi lawak ke Terengganu, datang melawak ke Terengganu, berjumpa dengan hadiawan. Hadiawan tu sedang sakit. Memang dia sakit. Bukan saya menghina hadiawan. Memang dia bagi tahu dia sakit tak sihat. Dia tahu sakit. Jadi ada blogger kata saya ni mentor. Dia siapa tak itu? Mentor, Datuk ni tu mentor. Kalau boleh soalan ni saya nak tanya. Sebab Datuk orang marah kan. Saya ada baca tular satu peristiwa tentang mandi dalam kolam. Kalau Datuk boleh ulas sedikit. Saya boleh ulas. Okey. Apa sebenarnya? Saya dengarlah yang Datuk keluar pun dalam itu. Saya mendengar. Ada orang hantam berterabur. Ya. Sehingga ni. Dia perkara ni perkara lama. Dulu pun orang pernah bercakap tentang yang berlaku ini. Tapi saya nak bagi tahu nama secara kebetulan, nama yang disebut tu dalam yang Datuk keluar tu, nama tu orang Batangan. Batangan ni kampung saya. Okey.
Jadi nak ulas tu payah sikit lah. Ha? Tapi saya pernah dengar orang berkata bukan baru ni, bukan setakat Datuk Rafi keluar tu. Dulu pun pernah diperkatakan. Tapi wallahualam, bendanya betul ke tidak saya tak pasti. Tapi kalau kita nak kepastiannya dalam erti katanya kita ni orang Islam. Kita tahu mana yang buruk, mana yang baik, mana yang tak baik. Tak? Jadi kalau kita serahlah pada kebenarannya. Kalau betul berlaku, dia yang tanggung. Kalau tak betul, okeylah, tak ada apa-apa. Baik, Datuk. Berapa lama dah Datuk dalam UMNO? Saya dalam UMNO sejak umur 19 tahun. Umur 20 tahun dah jadi ketua pemuda cawangan. Right. Tetapi saya tak suka rebut jawatan tinggi-tinggi. Dalam pemuda, macam-macam jawatan saya pegang. Cuma saya tak pegang ketua pemuda. Sebab saya masa tu saya setia pada Datuk Ramah Bakar. Ketua pemuda. Takkan saya nak lawan dia. Giant killer. Ya, saya tak akan lawan dia. Saya ikut dia, saya follow dia. Sebab dia ambil saya masuk dalam politik. Daripada saya ketua pemuda cawangan, dia ambil saya latih saya sebagai berdahari pemuda UMNO bahagian. Saya tak bertanding. Sebab saya dalam politik ni, Datuk Rafi, bukan saya nak jadi pemimpin yang besar. Bukan saya nak jadi wakil rakyat dan jalan. Tak ada. Saya nak berkawan je. Tapi disebabkan rakan-rakan minta, dalam pemuda, kau jadi berdahari pemuda lah. Kata, okey. Pergi dalam Dewan Undangan, siapa masa kau jadi pengusir penyerah pemuda Don, Burendang, okey, tak apa, kau tak ada orang. Lepas tu habis pemuda, saya masuk bahagian. Orang minta lagi, Datuk Rahman tanding ketua bahagian. Ya, ni, kau bertanding AJK bahagian. Saya bertanding. Lepas tu dia jadi ketua bahagian. Saya jadi AJK. Lepas tu zaman UMNO kalah 1999, Terengganu kalah. Saya diminta untuk bertanding naik ketua bahagian. Saya tu okey, kalau kamu nak sokong, saya bertanding. Jadi pengalaman saya dalam waktu kekalahan ini, saya sudah ada pengalaman. 99 UMNO kalah, saya dah jadi naik ketua UMNO bahagian. Sebenarnya soalan saya, kenapa saya tanya soalan begitu? Saya nak tanya, sampai bila Datuk nak terus berjuang untuk UMNO? Ya, saya akan berjuang sampai bila-bila. Hatta hari ini pun, saya pernah jadi naik ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, hari ini ketua bahagian. Sebab apa orang tanya saya, sebab apa kau ambil ketua bahagian dalam keadaan UMNO kalah? Ya. Bukan setakat kalah negeri, kalah di peringkat federal pun. Persekutuan. Saya kata senang je. Aku tak boleh nak janjikan bulan dan bintang. Tapi oleh kerana UMNO kalah, banyak orang tak nak ambil tanggungjawab. UMNO bahagian ni tanggungjawab, maka aku ambil. Dan rakan-rakan pun mari berjumpa, minta aku mengambil jawatan ketua UMNO bahagian. Tapi aku tak janji bulan dan bintang. Aku boleh jadi ketua UMNO bahagian. Sebab aku orang UMNO. Pertama, aku orang UMNO. Saya pernah berkata, jika sekiranya sampai satu masa, orang semua lari dah, tak ada nak UMNO. Tinggal undi UMNO satu je, itu akulah. Itu akulah. Sebab Rafi senang je. Masa jadi dalam UMNO di pesada tertinggi dulu, Datuk Zaid. You tanya Datuk Zaid, dia nak tanding ketua pemuda UMNO Malaysia. Dia pernah pergi ke rumah saya. Baik tak baik, pernah pergi ke rumah saya. Di Ulu Marang sana. Dia nak tanding ketua pemuda UMNO Malaysia. Sampai dia jadi ketua pemuda, sampai jadi timbalan menteri, sampai jadi menteri, sampai ke dia jadi Perdana Menteri. Timbalan menteri. Satu kali pun saya tak pernah jumpa dia minta sesuatu untuk diri saya. Tak pernah tanya dia. Tak pernah. Tapi saya bersyukur kerana UMNO saya boleh berniaga. Kadang-kadang orang lupa. Dia tak dapat projek. You dapat projek. Saya sub dengan you. Dia apa? Aku tak ada apa. UMNO tak UMNO macam ni. Aku tetap ada kerja. Kalau UMNO tak buat projek bagi kat Datuk Rafi, manakah mungkin aku boleh sub dengan Datuk Rafi? Ada projek kalau UMNO tak buat. Dia kata, aku tak ada kena-kena. Begitulah saya. Baik, Tok. Bila Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, harapan ahli UMNO dan harapan rakyat terhadap UMNO ni cukup tinggi. Ya. Bermaknanya, adakah Datuk tidak takut Datuk Seri Ismail Sabri ni boleh buat salah dan kesannya kepada UMNO? Saya macam ni, saya pegang satu kata-kata azimah.
Datuk Seri Presiden. Dalam Perhimpunan Agung selepas kita kalah dulu. Dalam ucapan Perhimpunan Agung PAU, dia berkata setelah dia jadi Presiden UMNO. Dia kata, percayalah ahli-ahli UMNO sekalian dan berilah kepercayaan pada saya. Saya akan bekerja, akan memastikan UMNO akan kembali di persada kerajaan semula. Dan jika diizinkan oleh Allah SWT, insya-Allah sebelum pilihan raya itu UMNO akan menjadi sebahagian daripada kerajaan di Malaysia ni sebelum pilihan ke-15. Itu ucapan dia. Tapi pernah ingat kan? Tahu. Okey. Sebab itu saya rasa alhamdulillah bersyukur, terima kasih sangat pada Presiden. Kerana beliau berjiwa besar. Walaupun Ismail Sabri naik Presiden UMNO, dia sanggup memberi sokongan yang tidak berbelah bagi pada Ismail Sabri menyokong untuk jadi Perdana Menteri. Dan saya bangga juga naik Presiden UMNO menjadi Perdana Menteri Malaysia ni. Walaupun sebahagian daripada kerajaan, tetapi UMNO memimpin kerajaan. Dan baru-baru ini 2-3 hari jumpa dengan Presiden Parti. Dia ulang depan kami 88 Keputusan UMNO bahagian. Saya akan mengarahkan semua kepimpinan UMNO di Akaumi menyokong Perdana Menteri pimpinan Ismail Sabri. Dan ini juga sejarah sebenarnya. Yes. Belum pernah berlaku. Dan naik Presiden jadi Perdana Menteri saat Presiden dan timbalan Presiden ada. Okay. Jadi sebab tu saya menyokong penuh. Dan saya yakin naik Presiden UMNO boleh memacu negara kita untuk menyelesaikan dalam tempoh setahun 5 bulan ini. Tak lama dah kita nak pilihan raya. Setahun 5 bulan. Dan untuk nak berjayakan keluarga Malaysia yang Datuk Seri Ismail Sabri, mana seluruh UMNO harus berdiri. Harus bersatu padu. Berdiri dengan alunan kata-kata yang dilontarkan oleh Presiden UMNO menyokong penuh kepimpinan kerajaan yang dipimpin oleh naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baik, Dok. Kita sudah menghampiri 1 jam 10 minit, Dok. Dah lebih 1 jam lah. Dah lebih 1 jam. 1 jam 10 Itu saya minit. kata dulu. Kau nak buat 1 jam, tak boleh. Ini pun saya cakap secara ringkas-ringkas je. Kalau serangkan detail, tak habis 7 hari 7 malam. Ini belum baca lagi ni. Apa yang Tuan Ibrahim Tuan Amang kata. Itu pun sebab itu saya kata, PAS ni, PAS ni tidak ada istiqamah. Kalau dia betul ada istiqamah, dia tak akan buat macam ni. Tak akan jadi bercelaru macam ni. Datuk faham tak apa yang dia cuba sampaikan Tuan Ibrahim Tuan Amang ni dalam kenyataan terbaru dia tu? Itu saya duk fikir. Dia ingat rakyat Malaysia ni boleh tipu macam tu. Apa dia bercakap semua orang ikut dia. Orang PAS boleh dengar cakap dia tu. Orang PAS pun sekarang dah tak dengar cakap dia dah. Tak dengar? Tak dengar dah. Saya pun jadi, kita duduk bercakap di peringkat bawah. Pilihan RU15 dia akan menyokong UMNO. Okey, Rafi macam ni. Kalau dulu, apa yang hadir orang cakap, kalau saya cuba bakang, sama ada saya ataupun siapalah Datuk Rafi cuba bakang, teruk kita kena hantam. Apa kita ni? Yes, betul. Tak cium bau syurga. Sekarang, you keluar kenyataan yang air kolah tu. Kalau dulu you keluar macam ni, ingat Datuk Rafi tak boleh duduk rumah. Orang cari. Orang pergi lekong keliling rumah. Sekarang ada orang buat tadi dekat you. Tak ada kan? Tengok. Tak boleh nak sentuh langsung. Sekarang merata orang dia tong. Tak ada apa-apa. Adakah Datuk setuju apabila meninggalnya Ustaz Nik Aziz, Datuk Tuan Guru Nik Aziz, menjadikan PAS semakin bercelaru hingga hilang pegangan tentang Islamnya, lebih kepada perjuangan yang seperti yang termaktub dalam amanat dia. Amanat itu pulang balik kepada dia sekarang ini. 100% saya setuju. 100%. Kalau boleh katakan 1000% pun saya setuju. Sebab zaman sekarang ni zaman dunia digital ni. Sebab kita boleh tak hari ni.
apa yang dikatakan oleh Tuan Bahim Tuan Ahmad. Saya nak tanya dia. Yang dia kata ni, dulu kita pembakang, kita boleh lesak. Sekarang kita kerajaan, jadi kerajaan ni payah tuan-tuan nak buat ini. Apa dulu dia tak tahu ke? Ke macam ni, kan kamu dah jadi kerajaan di Kelantan sejak 1990. Ini RU355 ni. Tak tahu ke? Betapa susahnya nak sesah sesuatu perkara berkaitan dengan undang-undang ni. Nak gubah satu undang-undang, nak buat undang-undang baru. Adakah dia tak tahu? Ke dia baru jadi ahli parlimen satu penggal? Ke dia baru main politik 2-3 hari? Tak mungkin dia tak tahu. Nak bercakap. Kau nak tipu rakyat pun janganlah macam ni. Biarlah berselindung sikit. Baik, Tok. Datuk Haji Nikdir, Ketua Penerangan UMNO Negeri Terengganu, Ketua UMNO Bahagian Marak, Ketua Penerangan UMNO Negeri Terengganu dan juga Ketua UMNO Bahagian Marak. Saya bagi Datuk 2 minit untuk Datuk simpulkan mengapa Terengganu tolak muafakat nasional. Untuk Datuk simpulkan. Saya beginilah, selain daripada amanat ini yang mana rakyat tak boleh terima, rakyat di bawah tak boleh terima, rakyat di bawah menolak walaupun beberapa kali kita itu, akhirnya kami sebenarnya di PKR UMNO Terengganu pun menolak muafakat nasional. Macam mana kata Datuk Mat Said tidak ada muafakat nasional. Tapi kesimpulannya saya selaku, tapi kalau berlaku dengan keadaan sekarang, saya lebih suka. Jadi rakyat boleh nampak apa temerlang PAS dan sebagainya. Tapi saya nak minta satu je, PAS ni kena istiqomah lah. Istiqomah. Istiqomah lah maksud saya, berpeganglah kepada perjuangan asal. Perjuangan asal. Kalau kata dia mengkafirkan UMNO, kafirlah sekarang. Konsisten lah. Konsisten lah. Tolak UMNO, tolak. Tolaklah. Dah. Jangan tanya susah je. Tapi sebab itulah saya kata dia tidak ada konsisten dan tidak ada istiqomah. Dengan DAP dia bahan, PKR dia bahan, Semangat 46 dia bahan, dengan UMNO dia bahan, dengan semua parti lah. Asal untung. Asal menguntungkan dia. Dan hari ini tak mungkin. Tak mungkin. Dia nak lepas kedua seperti yang saya kata tadi. Dia dengan muafakat nasional, dia telah daftar sah perkahwinan dia. Dengan MN, muafakat nasional, bertunang belum bernikah, tapi dia masih memperkatakan nak memperkasakan muafakat nasional. Tapi untuk pengetahuan rakyat keseluruhannya, bukan UMNO Terengganu dan UMNO keseluruhannya memutuskan penyuatan ummah dalam muafakat nasional. Bukan. Yang memutuskan muafakat nasional adalah PAS itu sendiri apabila dia bergabung secara sah dengan Perikatan Nasional. Habis. Putu. Tak usah ulang. Memperkasakan. Itu kerja yang sia-sia. Keluk-keluk. Baik, terima kasih. Saya nak pinjam saya nak pinjam amanat ni. Terima kasih Datuk Nikdir. Jadi sahabat netizen yang berada di luar sana, apa sebenarnya yang berlaku di negeri Terengganu? Penolakan muafakat nasional di negeri Terengganu ini adalah bersandarkan kepada amanat hadi yang dibuat di Banggul Peradung, Kuala Terengganu 7 April 1983. Amanat hadi ini tidak boleh diterima oleh mereka selagi Presiden PAS tidak menarik balik dan memohon maaf bukan sahaja kepada orang UMNO tetapi kepada seluruh umat Islam yang berparti ataupun tidak berparti. Dan apa yang cuba Datuk sampaikan pada kita malam ini dalam konteks Terengganu, itulah realitinya. Walaupun Presiden UMNO secara sinis seperti sudah mentiadakan muafakat nasional ini, namun keputusan di peringkat Majlis Tertinggi UMNO adakah untuk menolak sepenuhnya muafakat nasional yang terbukti PAS telah mencurangi apabila menyertai Perikatan Nasional dengan cuba dan meninggalkan muafakat nasional yang sama-sama digagaskan sewaktu UMNO hilang kerajaan dan PAS hilang tempat bergantung. Jadi pertemuan saya malam ini 1 jam 15 minit dengan Datuk Haji Nikdir, Nik Wangku. Saya pasti ada, seperti Datuk kata tadi, ada yang tidak sampai. Kalau nak kita ulas tentang kelicikan PAS bermain politik ini, memerlukan masa yang cukup panjang. Tapi dalam kesempatan yang serba terhad ini,
Itulah yang cuba sampaikan supaya kita yang berada di luar daripada Terengganu terutamanya faham dan jelas apa sebenarnya di sebalik keputusan yang telah dibuat oleh Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu terhadap Muafakat Nasional ini. Sesungguhnya dalam serius itu ada main-main, dalam main-main itu ada serius. Jangan hilang satu kawan, jangan tambah satu musuh. Kalau ada salah dan silap, anggaplah daripada kelemahan kami berdua, kerana yang baik itu sesungguhnya datang daripada Allah. Teruskan untuk share, komen, like, follow, subscribe Facebook page dan YouTube kami NR Channel TV, berintegriti, berani, benar dan terus terang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan dalam segmen Jawab Sertanya. Saya mohon diri, ampun maaf kalau ada salah dan silap. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NR Channel TV Virtual Studio Multipurpose. We provide virtual studio space for multi-purpose, talk show, news, online coaching and presentation, webinar, firm conference and more. With a professional worker and up-to-date visual graphics set and design, call us for more information.